warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum kita pada hari yang ceria ini. Saya, Siti Aisyah binti Muhammad akan bersama-sama hadirin sekalian untuk mempengursikan forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang tampan dan cantik ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini, COVID-19 Pemangkin Perubahan Negara. Seperti yang kita semua tahu, pada tahun 2019, dunia digemparkan dengan kemunculan coronavirus iaitu COVID-19. Kemunculan virus ini telah mendatangkan huru-hara kepada setiap negara. Walaupun sudah hampir setahun setengah, dunia masih lagi berperang membanteras virus ini daripada terus menyebar. Pelbagai langkah yang telah diambil oleh setiap negara dengan harapan virus ini dapat dihapuskan sepenuhnya. Baiklah sidang hadirin, sebelum memulakan forum kita, saya ingin memperkenalkan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama ialah saudara Haidi bin Wahami. Apa khabar saudara? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah baik, khabar baik. Saudari bagaimana? Alhamdulillah saya juga berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk bersama-sama menghadiri forum kita hari ini. Seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kedua yang kelihatan sangat tenang dan yakin iaitu saudara Azra bin Muhammad Saleh. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari pengerusi. Saya ke sini dengan semangat yang sama dengan saudari juga. Ya, topik kita pada hari ini membuatkan kita lebih bersemangat. Ahli panel ketiga iaitu saudara Muhammad Najmi bin Muhammad Nazli, kelihatan kacak bergaya orangnya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama saudari pengerusi dan para hadirin. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan panel keempat, satu-satunya panel wanita forum kita pada hari ini iaitu saudari Dira Fazli bin Rani. Kelihatan sungguh ayu saudari Dira Fazli. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari pengerusi kerana bertanyakan khabar. Saya sihat-sihat sahaja. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu COVID-19 Pemangkin Perubahan Negara. Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya membuka tirai forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama. Saudara Haidi, mohon saudara memberikan penjelasan mengapakah COVID-19 ini membawa perubahan terhadap negara. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudari kepada saya. Tetapi sebelum menjawab persoalan tersebut, saya ingin memberi sedikit pengetahuan mengenai COVID-19 ini. COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus yang telah dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China. COVID-19 telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO dari awal pertubuhan hingga 27 Januari 27 Disember 2020. Lebih 80.7 juta kes telah dilaporkan. Okey, baiklah. Berbalik pada soalan yang diajukan tentang mengapakah COVID-19 ini membawa perubahan kepada negara. Seperti yang kita semua tahu, COVID-19 ini bukanlah suatu yang baik. Ia merupakan satu malapetaka. Walaupun bunyi agak kasar, tetapi itulah kenyataannya. Virus ini bukan sahaja memberi impak negatif kepada negara kita, malah satu dunia turut terkesan. Sidang hadirin sekalian, disebabkan sejenis virus kecil yang tidak kelihatan dengan mata kasar telah membawa kemusnahan kepada negara. Pelbagai sektor utama negara kita mengalami kepincangan. Terima kasih. Kembali semula kepada saudari forum. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada ahli panel pertama iaitu saudara Haidi. Hadirin yang dihormati, sebentar tadi ahli panel pertama ada mengatakan bahawa COVID-19 ini membawa kesan negatif terhadap sektor utama negara. Jadi persoalan saya,
Apakah jenis sektor utama negara yang terjejas dan apakah kesan negatif COVID-19 ini terhadap sektor utama sektor tersebut? Mungkin ahli panel kedua iaitu saudara Azrain boleh terangkan sedikit. Terima kasih saudari pengerusi kerana memberikan peluang kepada saya untuk menerangkan sedikit sebanyak mengenai kesan negatif COVID-19 terhadap sektor utama negara. COVID-19 ini memberikan impak negatif yang besar terhadap ekonomi. Kesan yang lebih ketara kepada ekonomi negara berlaku apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula diperkenalkan. Segala aktiviti pengeluaran terganggu, malah yang lebih serius adalah penutupan atau pengurangan operasi. PKP turut menyebabkan sesetengah golongan pekerja kehilangan pendapatan, antara lain aktiviti perdagangan kecil-kecilan terbantut dan pelbagai lagi kekangan aktiviti ekonomi yang memberi kesan kepada pendapatan negara. Impak negatif yang seterusnya adalah terhadap sektor pelancongan. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menganggarkan sektor pelancongan negara mengalami kerugian sebanyak 45 bilion ringgit Malaysia. Pelbagai jenis pelancongan negara terjejas seperti ekopelancongan, agropelancongan, anak desa dan lain-lain. Disebabkan pandemik ini, negara terpaksa menutup kesemua pintu masuk negara. Hal ini membuatkan sektor pelancongan kehilangan pelancong asing. Wabak pandemik ini bukan sahaja memberi impak negatif kepada sektor pelancongan negara, tetapi turut dialami hampir semua negara di seluruh dunia. Setakat ini saja penerangan daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada panel kedua saudara Azrain yang telah menerangkan kesan negatif COVID-19 terhadap sektor utama negara iaitu sektor ekonomi dan pelancongan. Saya percaya banyak lagi sektor lain yang terjejas disebabkan oleh COVID-19 ini. Tetapi tidak mengapa. Disebabkan masa yang terhad, saya akan meneruskan soalan seterusnya. Baiklah, saya ingin menanyakan kepada ahli panel ketiga, saudara Najmi, apakah kesan lain yang dibawa oleh virus COVID-19 ini? Terima kasih saudari pengerusi atas soalan yang diberikan. Sebelum itu, saya ingin menyatakan pendapat kurang setuju dengan pendapat ahli panel pertama berkenaan COVID-19 membawa kemusnahan kepada negara. Memang virus COVID-19 ini membawa impak yang besar kepada masyarakat dan negara, namun kita mestilah melihat dari sudut positif. Saya tidak mahu mengulas tentang kesan negatif COVID-19, tetapi lebih kepada kesan positif atau kejayaan yang diperoleh negara sepanjang menangani pandemik COVID-19. Disebabkan COVID-19 ini, negara kita telah dipuji oleh negara luar sebagai salah satu negara yang terbaik dalam menangani wabak COVID-19 ini. Hal ini telah membuatkan negara kita dipandang tinggi dan lebih dikenali. Warga Asia yang terkandas turut memberikan pujian kepada Malaysia iaitu YouTuber dari United Kingdom, Darren Cronian, melalui salurannya Remote Darren yang memberikan kesan komen positif mengenai inisiatif Malaysia dan kerajaan dalam menangani krisis itu. Beliau juga menyatakan rasa kagum bagaimana pihak berkuasa tempatan mengendalikan situasi itu dengan melaksanakan PKP di negeri berbeza dan mengurangkan pergerakan rakyat. Terima kasih, kembali semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih atas penjelasan ahli panel ketiga iaitu saudara Najmi. Hadirin sekalian, saya sangat tertarik dengan kata-kata saudara Najmi berkenaan dengan kita perlu melihat sesuatu itu dari sudut positif. COVID-19 ini merupakan ujian buat umat manusia. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kita sebagai manusia perlu reda dan bersyukur dan berusaha untuk menangani masalah atau ujian tersebut dengan hati yang terbuka. Baiklah, saya ingin mendengarkan pula pendapat panel keempat saudari Dira Fazlin berkenaan tajuk yang kita sedang hangat bincangkan ini. Silakan saudari Dira. Terima kasih saudari pengerusi. Saya mahu tambah sedikit penjelasan panel ketiga berkenaan dengan kesan positif semasa pandemik COVID-19. Dalam mempraktikkan norma baru ini, sebenarnya ada hikmah tertentu di sebalik musibah yang melanda. Antara yang terbesar ialah peningkatan capaian internet di seluruh negara.
Ketika bermulanya PKP pada Mac tahun lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan pakej khas internet bernilai 600 juta. Hal ini telah memberi manfaat kepada rakyat. Bukan setakat itu sahaja, Jalinan Digital Negara telah dirangka pada 29 Ogos tahun lalu bertujuan untuk menyediakan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi serta mempersiapkan negara untuk peralihan kepada teknologi generasi kelima atau 5G secara menyeluruh. Jika dilihat, mungkin sekiranya negara tidak dilanda COVID-19, inisiatif ini tidak dapat direalisasikan dalam masa terdekat. Justru itu, kita sebagai masyarakat diharapkan dapat mencipta peluang yang ada ataupun mencipta peluang tersendiri untuk menghadapi pandemik COVID-19. Sekian daripada saya kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih buat saudari Dira Fazlin atas sedikit pencerahan itu tadi. Masyarakat perlu mencipta peluang sendiri. Saya sangat suka dengan apa yang saudari Dira Fazlin sebutkan sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kita sebagai masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Sekiranya kita leka, peluang yang ada pasti akan hilang begitu saja. Jangan jadikan pandemik ini sebagai alasan tetapi ambil sebagai cabaran untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik. Demikianlah perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang tajuk forum iaitu COVID-19 Pemangkin Perubahan Negara. Begitu banyak pengetahuan yang diperolehi hasil daripada forum hari ini. Jadi dapatlah saya simpulkan bahawa COVID-19 ini telah merubah landscape negara dalam pelbagai bidang. Disebabkan isu ini, kita sebagai seorang manusia perlulah mencari kebenaran dalam pelbagai hal persoalan yang berkaitan seperti siapa, mengapa dan bagaimana. Kita juga perlulah berilmu bagi menghalang penyebaran COVID-19 ini. Masyarakat perlulah berganding bahu antara satu sama lain, terutamanya pada waktu-waktu seperti sekarang. Oleh itu, harapan saya agar negara ini dapat mengatasi pandemik COVID-19 ini dengan lebih baik supaya generasi yang akan datang dapat merasai kehidupan sejagat. Baiklah, saya akan membuka pertanyaan daripada sidang hadirin sekalian. Mungkin ada penonton yang ingin mengajukan soalan kepada ahli panel. Okay, Assalamualaikum. Saya Izzah. Soalan saya, sekiranya pasangan suami isteri, seorang dari warga negara Malaysia dan seorang lagi bukan warga negara Malaysia, adakah boleh mereka pulang ke Malaysia dalam tempoh sekatan ini? Dan soalan seterusnya, jika seorang warga negara Malaysia yang bekerja di Singapura, adakah boleh dia berulang-alik ke pejabat di Singapura? Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh saudari Izzah. Mungkin saudara Heidi dan saudara Azrain boleh jawab? Okey, baiklah. Saya akan menjawab soalan daripada saudari Izzah. Soalan pertama, soalannya, bolehkah pulang ke Malaysia dalam tempoh sekatan ini? Jawapan dia boleh, dengan syarat pasangan boleh membuktikan kesahihan perkahwinan tersebut sama ada didaftar dengan kerajaan Malaysia atau kerajaan negara asal. Pasangan perlu melaksanakan pemeriksaan kesihatan dan kuarantin secara sukarela ataupun self-quarantine bagi mengurangkan kebarangkalian jangkitan atau penyebaran jangkitan kepada orang lain. Baiklah, bagi soalan yang kedua iaitu berkenaan bolehkah seorang itu berulang-alik dari Malaysia ke Singapura bagi tujuan kerja? Jawapannya adalah tidak boleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah terpakai kepada semua individu yang berada dalam negara. Dalam hal ini atas dasar keselamatan komuniti, kerana individu yang bekerja di negara jiran tetapi tinggal di Malaysia adalah tidak dibenarkan untuk keluar masuk secara harian dan dipohon untuk memaklumkan kepada majikan masing-masing berkenaan perkara ini. Sekian. Terima kasih saudara Heidi dan saudara Azrain atas jawapan yang diberikan. Disebabkan masa yang suntuk, saya akan membuka satu lagi soalan. Ada soalan daripada penonton? Ya, saya ada soalan. Nama saya Farid Rashdan. Soalan saya ialah apakah aktiviti riadah yang dibenarkan oleh kerajaan kepada masyarakat semasa dalam tempoh PKP ini? Dan soalan yang seterusnya, saya ingin tahu bagaimana untuk melaksanakan aktiviti riadah yang dibenarkan oleh kerajaan.
Terima kasih. Terima kasih Saudara Farid kerana memberikan soalan. Saudara Najmi dan Saudari Jira boleh jawab soalan yang diajukan. Okey, boleh. Terima kasih Farid kerana bertanya soalan ini. Bagi soalan yang pertama, apakah aktiviti riadah yang dibenarkan oleh kerajaan kepada masyarakat semasa dalam tempoh PKP ini? Antara aktiviti riadah yang dibenarkan oleh kerajaan adalah yang hanya melibatkan seorang individu saja, seperti berjoging, senaman dan sebagainya. Sekian daripada saya. Bagi jawapan soalan yang kedua tadi, cara untuk melaksanakan aktiviti riadah ini adalah melakukannya secara individual, iaitu tidak melibatkan orang lain selain ahli keluarga kita dan buat di dalam rumah dan di luar halaman rumah. Sekian. Terima kasih kepada kedua-dua hadirin atas soalan yang diberikan. Terima kasih jawapan yang diberikan oleh ahli-ahli panel sebentar tadi. Dapat menjawab diharap jawapan yang diberikan oleh ahli-ahli panel sebentar tadi dapat menjawab persoalan para hadirin. Para sidang hadirin yang dihormati, bunga seroja di atas kepala jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.